Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul A'raf ayat 137 muka surat 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan. Okey, semua dah siap baca Okey, tengok. Okey, sekarang kita akan mula bedah hukum tajwid per huruf, per perkataan, per ayat. Ayat 137 suratul A'raf muka surat 166. Ayat terakhir daripada muka surat 166 ni tuan-tuan puan. Okey, tengok belaka. Beri perhatian penuh, buat nota, catat. Saya tak bagi assignment baru pada hari ni. Kita nak selesaikan assignment Mak Tamkin esok insya-Allah. Okey, sebut. Okey, tengok. Wa awrathna. Huruf hamzah pangkal halkum tahan suara. Kita tahu tahan suara, tahan angin. Tapi bermakna jelas suaranya ditekankan pada pangkal halkum. Wa awrathna. Rathna. Okey, huruf tha berangin satu. Jangan kancing gigi, lidah keluar di antara dua gigi kaki, ditekankan pada hujung kaki. Tekan. Jangan tak tekan. Rathna. Ra tu tebal bagi atas. Nal qaumal ladzi Al-qawmal ladhi alif lam qamariyah. Qawmal ladhi muncungkan bibir mulut ketika baca qawmal ladhi. Qa tu tebal, pangkal halkum ada sifat isti'la. Pangkal lidah hampir dengan anak tekak ada sifat isti'la. Qawmal ladhi. Jangan qaw nipis. Bukan nipis, qaf tu tebal tapi bunyinya lembut pada lin. Qawmal ladhi. Qawmal ladhi wa awrathna. Tadi pun ada lin juga kan? Muncul bibir mulut tu, huruf waw tu. Huruf waw lin tu maksud saya. Wa awrathnal qawmal ladzi. Begitu. Huruf lam tu jangan tawallud. Alladzi alif lam syamsiyah. Dhi huruf dha. Sama sebiji makhraj dengan huruf tha. Tapi cuma anda semua kena jaga ketika menyebut huruf dha ni adalah dia tak boleh berangin. Ingat yang ni sampai mati. Wahai para fighter Al-Quran yang terpilih, follower AKT, pencinta Al-Quran, murid-murid saya semuanya yang saya kasihi. Ingat setiap pesanan saya. Saya ulang benda sama sebab saya nak matlamat kita adalah pop nak pacak dalam hati tu. Ingat sampai mati kita punya tagline tu. Ingat tu. Bila saya kata huruf za jangan berangin, bermakna anda kena ingat dalam kepala. Tak boleh berangin. Macam mana tak boleh berangin tu Ustaz? Berangin macam ni. Zi, rasa angin. Macam mana tak berangin Ustaz? Jangan seringai sangat mulut. Tapi jangan muncul mulut. Kalau muncul dia jadi tebal. Wa awrathnal qawmal ladzi zi. Tak ada angin. Zi, suara je terlepas. Okey, boleh. Zi panjang dua harakat ma'asli. Nakanu. Kanu panjang dua harakat belaka tu. Ka dua harakat, nu dua harakat, ma asli. Makhraj huruf kaf ingat tak? Komen makhraj huruf kaf di ruang komen. Jarang-jarang ni nak kena tanya juga soalan indirect macam ni. Kan ada yang tak boleh jawab lagi. Saya nak semua yang ada pada pagi ni jawab. Di ruang komen. Saya nak tahu makhraj huruf kaf. Okey, nu panjang dua harakat, ma asli tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna. Beri perhatian pada perkataan ni. Huruf ya bagi depan muncul mulut. Dengar betul-betul ni. Huruf sin
Jangan muncul mulut. Tak boleh. Nanti jadi tebal. Yus. Jadi tebal dah. Yus. Jadi bila gabung antara huruf ya bagi depan dengan huruf sin, kita kena hati-hati ketika bacanya. Macam mana nak hati-hati? Kita sebut you muncul mulut. Tengok saya sebut. Yus. 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 Saya kata seringai mulut. Tapi kalau tuan-tuan tak seringai mulut pun tak apa. Asalkan jangan muncul. Mulut tu biasa je. Macam saya buat ni. Yus. Yus. Tak seringai pun mulut kan. Tapi kalau nak jaga, takut-takut jadi termuncung mulut, seringaikan sahaja. Sebagai tanda hati-hati. Kita tak nak. Kalau tebal, kesalahan jali, babe. Kesalahan jali, tuan-tuan. Jadi hati. Yus. Yus. Jaga sifat sofir, sin mati ni. Jangan user jadi tawallud. Tak nak. Ada macam kol-kolah. Jaga sifat sofir. Yus. Bunyi macam ular tu. Yang kedua, jangan muncul mulut sebab takut tebal. Yang ketiga, jangan kancing gigi. Takut jadi huruf tha yang tadi. Semua tuan-tuan kena ingat tu. Proses tu. Ingat 3 benda ni, boleh sebut sin baik. Boleh. Tiru saya. Ikut saya. Yus. 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 Mulut jangan muncul. Huruf sin. Okey. Tad'afuna. Huruf ta jangan tebal. Ni yus tad'afu. Ta dia baca ta. Tad'afu. Yang ni kesalahan jali juga. Ta jadi ta. Sebab ta tu duduk sebelah huruf dha. Nak tebalkan huruf dha, tapi dengan tata sekalinya pergi tebalnya. Hati-hati tuan-tuan dan puan. Benda-benda macam ni kita tak perasan. Sebab tu saya detailkan sungguh ni. Hari-hari duduk detail-detail. Hari-hari penat ke macam mana pun. Nak juga jumpa anda semua nak terangkan benda ni. Hati-hati kita jaga Quran kita betul-betul. Yustad'afuna. Tad'afu. Ta tu jangan muncul mulut. Jangan po. Dia nak yustad'afuna. Huruf dot tu baru muncul mulut. Tad'afuna. Allah, mat kita jatuh. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Kalau boleh, kita teruskan. Okey. Harap saya menjelaskan. Okey, huruf dot. Tak jumpa dengan dot. Dot mati ni. Ada beberapa kesalahan yang banyak berlaku. Pertama sekali, menghilangkan sifat tebal pada huruf dot. Sebab tanipis tad'afu. Salah. Jadi dal. Yang kedua, huruf dha menghilangkan sifat tebal tu macam mana? Hujung lidah tu dia cecah langit-langit. Tu masalah dia. Hujung lidah cecah langit-langit ketika sebut huruf dha. Hilanglah tebal sifat huruf. Hilanglah hilang tebal lah huruf dha tu. Kalau hujung lidah tu duduk pada langit-langit. Habis hujung lidah nak letak kat mana ustaz? Hujung lidah lekat dekat gigi depan tu. Taub. Nampak gigi dia? Taub. Nampak kat situ. Okey, yang kedua, berlaku qalqalah pada huruf dha. Yastad'afu. Tad'afuna. Mudahkan rasa. Ustaz, mudahlah baca. Tak boleh. Kena tahan. Tahan suara tu. Bukan tahan suara, maafkan saya. Sebab dia bukan syiddah, dia rakhawah. Bermakna kita kena tahan daripada angin tu. Daripada tawallud tu. Yustad'afuna. Satu lagi kesalahan. Tak jumpa ni orang bagi tahu macam ni kat tuan-tuan perempuan ni, detail ni. Apa lagi kesalahan huruf dot? Satu lagi tuan-tuan, senaraikan yang ni. Senarai ni. Siapa yang tulis nota tu detailkan, senaraikan yang ni. Kesalahan yang ketiga yang sering berlaku pada huruf dot adalah putus getah suara. Hilang sifat rakhawah. Macam mana? Yustad'afuna. Dia berhenti. Nampak? Huruf dot dia bukan syiddah. Dia tak boleh putus getah suara. Dia termasuk dalam huruf huruf rakhawah, terlepas suara. Dia nak baca macam mana? Yustad'afuna. Jangan sampai terputus suara. Tad'afuna terhenti macam tu. Tidak kena tuan-tuan puan. Fazilah Aris, saya masih belajar dari dalam kereta ustaz. Tak dapat nak bawa Al-Quran. Cuma ikut kelas live ustaz ni. Tapi banyak ilmu yang saya dapat bila ustaz ulang-ulang ayat yang sama terus melekat dalam akal. Tahniah. Terbaik di mana sahaja. Selamat bawa kereta insya-Allah. Kita duduk dengar Quran kot dalam kereta. Moga nak pergi tempat kerja, moga diberkatilah urusan kerja tu. Hari ni insya-Allah diberkati. Bulan Ramadan, dengar Quran, belajar Quran, duduk dalam kereta insya-Allah selamat. Allah Taala jaga insya-Allah. Boleh? Ingat beberapa perkara. Beberapa perkara kena ingat pada huruf dot. Pertama, jangan nipis huruf dot.
Kedua, jangan tawallud. Ketiga, jangan putus getah suara. Ingat yang tu sama mati. Boleh ke boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Bagus siapa yang tulis tu. Nanti saya nak tengok tulis nota AKT tu. Okey. Kita ingat huruf dad. Makhraj dia kat mana? Tepi lidah, gigi geraham. Ingat yang tu. Dia ada sifat apa? Sifat isti'la, sifat, kalau nak sebut belaka lah. Cuma saya nak cerita tentang sifat tebal dia. Dia isti'la, dia itbaq. Memang very tebal tuan-tuan puan. Boleh? Okey. Kita sambung. Afuna huruf ain, buka mulut nganga luas-luas tu. Ustaz, saya buat huruf ain sengal lah Ustaz. Macam mana tak nak bagi Ustaz? Kalau saya baca sengal tak apa sebab saya sesemua sekarang ni. Okey, kita nak yustad'afuna afuna. Tak sengal lah saya rasa saya boleh buat. Yang penting rongga hidung, lubang hidung kita ni tertutup. Macam sebut ada masuk dalam hidung. Sama juga kita sebut. Jangan sama masuk dalam hidung. Okey, fafu panjang dua harakat ma asli. Okey, kita pergi sikit lagi Okey, nak kena berhenti dah ni saya rasa. Okey, nak kena hantar nak sekolah lagi. Okey, tengok. Masyariqal ardi wa magharibaha. Huruf shin jangan kancing gigi tuan-tuan puan. Jangan muncul mulut. Masya, tengok tiru saya. Jangan masya. Saya tahu ramai dulu yang muncul mulut sebut huruf shin kan. Tak tahulah Ustaz, dulu memang macam tu. Memang lah. Sebab tu kena hadir hari-hari. Sebab tu kena belajar hari-hari. Supaya kita terjaga dari kesalahan. Okey, huruf ra bagi bawah, baca nipis ke tak? Tadi saya tanya soalan tadi ada orang jawab tak Ustaz Bizu? Saya tak perasan lah tadi. Siapa yang jawab tu terima kasih lah, tahniah lah. Makna reti lah tu. Bahagian makhraj huruf makhraj huruf kaf tadi saya tanya tadi. Okey. Al-ardi huruf lam jaga jangan tawallud, jangan putus getah suara juga huruf lam ni. Al-ardi huruf ra tebal. Ra mati tu kena baca tebal pada al-ardi. Masyariqal ardi. Huruf ra bagi bawah ni, maafkan saya salah. Masyariqal ardi. Huruf ra bagi bawah ni baca tebal Nampak ra bagi bawah tu? Kenapa baca tebal? Sebab huruf qaf tu huruf isti'la tuan-tuan dan puan. Huruf qaf huruf isti'la. Formula dia macam ni tuan-tuan dan puan, dengar betul-betul. Dengar betul-betul ni saya nak bagi tahu ni. Huruf isti'la. Okey. Setiap ra, dengar betul-betul, setiap huruf ra yang berbaris bawah apabila bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la ni apa tuan-tuan dan puan? Huruf yang pangkal lidah terangkat dan tegang. Apa dia hurufnya? Sad, ba, ta, dha, ghain, kha, qaf. Sad, ba, ta, dha, ghain, qaf, kha. Dia ada berapa? 7 huruf isti'la. Huruf yang pangkal lidah terangkat ketika kita baca dia tuan-tuan puan. Jadi kalau huruf ra bagi bawah, okey, saya nak semua tulis ruang komen huruf isti'la tu. Huruf sad, dad, ta, dha, qaf, ghain, kha. Ada berapa? 7. Apabila huruf ra bagi bawah bertemu dengan huruf isti'la, tak kiralah mana satu. Sekarang ni ra bagi bawah ni jumpa dengan huruf qaf. Kita baca tebal ke nipis? Ra tu dibaca tebal. Walaupun ra tersebut bagi bawah. Ingat yang tu sampai mati bilanglah, hafallah huruf isti'la tu. Okey. Masyariqal ardi, ra yang ni pun tebal. Dad tadi kita dah terangkan panjang lebar. Wa magharibaha. Huruf ghain kita jaga betul-betul panjang 2 harakat. Jangan ghain. Wa magha. Dia bunyi tebal. Wa magha. Bunyinya hujung halkum. Tak berangin, huruf ghain tak ada angin. Wa magharibaha. Ra yang ni pasti bagi bawah, yang ni jumpa dengan ba bukan huruf isti'la, kita baca dengan nipis. Okey, ha jaga pangkal halkum, suara terlepas, udara terlepas. Allati barakna fiha. Allati ti baca panjang. Allati tu alif lam syamsiyah. Ti baca panjang 2 harakat ma asli. Ba panjang 2 harakat ma asli. Rapatkan mulut secara sederhana. Rakna fiha. Huruf kaf ada angin tapi jangan terlebih angin. Sikit je angin pada huruf kaf. Barakna fiha. Kerana dia ada sifat syiddah. Jangan barakna, jangan terlebih angin Jangan terlebih angin. Okey. Na baca panjang 2 harakat. Fiha, fi 2 harakat, ha 2 harakat. Kita berhenti kat situ. Semua sekali 2 harakat belaka ma asli. Jadi tuan-tuan dan puan, jom kita ulang balik apa yang kita dah bedah pada pagi ni sama-sama. Dah lebih masa. Patut ingat nak keluar awal. Tapi tak apa, kita baca yang ni dan kita sudah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون من سلام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها صدق الله العظيم.